إياك نعبد ولا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله على الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره والصاد من الصفاء وهو أيضا على وجهين صفاء القلب وصفاء السر. فصفاء القلب أن يصفي قلبه من الكدرات البشرية مثل العلائق التي تحصل في القلب من كثرة الأكل والشرب والمنام والكلام وملاحظة الدنيوية مثل حب زيادة الكسب وزيادة الجماع وزيادة المحبة الأولاد وأهله ونحو ذلك. وتصفية القلب من هذه الخصال المذكورة لا يحصل إلا بملازمة ذكر الله التلقين جهرا بابتداء إلى أن يبلغ مقام الخفية كما قال تعالى إنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خشية وخشية لا تكون إلا بعد انتباه القلب من النوم الغفلة وتثقيله فينقص فيه صورة الغيب من الخير والشر كما قال عليه الصلاة والسلام العلم ينقص والعارف يثقل. وأما الصفاء السر فهو بالاجتناب عما سوى الله تعالى ومحبته بملازمة أسماء التوحيد بلسان السر بسره. فإذا حصل له هذه الصفات فقد تم مقام الصدق. Huruf yang kedua daripada isyarat, ya, huruf secara isyari ialah daripada kalimah tasawuf, ta, sad, waw, fa. Yang kedua ialah as-sad. Sad diambil dari lafaz, ya, ialah safa, ya, safaun, yang artinya bersih. Safa minas sifat, minal safa. Sad adalah minas safa. Safa, ya, yaitu artinya bersih. Bersih terbagi kepada dua. Pertama, bersih qalbi, yakni hati, dan bersih ialah rasa. Bukan rasa, bersih rahsia. Itu apa? Rasa. Bukan rasa. Rasa zauq. Sir mana rahsia, ya, batin bagi batin hati. Lepas qalbi, roh, sir, kan? Mana bersih rahsia, bukan rasa. Jadi bersih hati ialah seorang salik, seorang yang bersuluk, memperjalankan ruhani dia untuk sampai kepada tajalliyat, pembukaan makrifat daripada Allah Ta'ala. Membersihkan hatinya dari kekotoran manusia. Yang dia sifat basyariyah, a'rad basyariyah. Di dalam hikam Ata'iyah dia kata apa? Ukhrud min awsafil basyariyati an kulli wasfil munafidin ubudiyati litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ukhrud min awsaf
basyariah. Sila keluar, lepaskan ikatan sifat-sifat kemanusiaan yang hina, yang tidak ada nilai di sisi Ta'ala. Ya, an kulli wasfin munaqid. Mana sifat yang jadi nakid, berlawanan daripada ubudiyah. Supaya apa? Litakunu lirida'il haqqi mujiban. Supaya adalah engkau dengan nidak Tuhan, kamu boleh idrak, boleh tangkap. Min hadratihi qaribah, dan pada hadrat Tuhan kamu duduk dekat, mana duduk dalam maqamil muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Habisnya apa? Kurban maknawiyan, bukan kurban hissiyan. Bukan hampir macam kita ni. Etikat dia jadi kafir musyabbihah. Allah Ta'ala Maha suci daripada tasyabbuh. Ta'ala Allahu uluwan kabira. Maha suci Tuhan daripada serupa dengan makhluk, apa barang rupa sekalipun. Zatnya, sifatnya, af'alnya, asma' dan tasam. Dia zat yang wajib wujud, itu zat yang mungkin wujud. Tak ada jalan persamaan. Habis itu. Iaitu keluar daripada sifat basyariah, sifat kemanusiaan biasa. Misal seperti syahwat, ya, iaitulah yang didorong oleh apa? Hati. Contohnya banyak makan. Ya, bila banyak makan maka gelaplah hati. Iza kasral kalam, ya, dalam hadis Nabi kata apa? Iza aqallu rajul al-tu'mah mulia jawfuhu nuran. Apabila seorang itu sedikitkan akan makan, maka Allah akan penuhkan batin hati dengan nur. Sebab itu kaedah-kaedah dalam hadis semua kita ambil sebagai rukun dalam Muslim. Kurang makan, kurang tidur, kurang bercakap, itu semua itu disuruh dalam hadis. Ya, kurang makan dalam hadis. Dan Nabi sifatkan perbezaan. Al-mu'min yaqulu bi ma'in wahid wal kafir yaqulu bi sab'ati am'ain. Hasba bin Adam luqaimatun kinna sulbah wa in kana wala budda wa sulus li ta'am wa sulus li syarab wa sulus nafas. Anak Adam dengan orang mukmin dengan kafir ni makan ni banding apa? Orang mukmin satu but, menatang kafir itu 7 but. Ya, kejadian muntah ke darah gitu. Sama macam babi gitu. Tu menatang kafir. Ya, 7 but, beza satu ni sebab 7. Punya pak makan. Asbab anak Adam luqaimatun. Bermadalah anak Adam beberapa luqaimah. Ya, makna suap yukimna sulba, yang menjadi sebab boleh mendirikan pendirian badan, makna kesihatan tu ibadah. Baikkan awal muda, kalau tak mungkin sedang sangat dia nak tambah sikit, maka bagi 3. Urut 1/3 sulus di ta'am, 1/3 makan, sulus di syarab, 1/3 minuman, sulus di nafas, 1/3 nafas. Jangan dimakan sampai tentang nampak untuk dia. Itu dia panggil apa situ? Paling kuat kesihatan saya betul. Apatah lagi rohani. Sebab bila kita minat kepada makan, kasih itu yang mahal. Sifat kasih kita nak letak kat Tuhan. Tiba-tiba sifat tu letak kat perut, habis. Ya, seronok dia apa? Dengan makan. Seronok dia apa? Dengan minum. Seronok dapat apa? Harta banyak. Sama macam binatang sekarang. Para awliya tengok rupa orang macam rupa. Kalau seronok billah, bukan bil khalaik. Ya. Allah berpesan kepada Nabi Daud apa? Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrah wa bi zikri falyatana. Wa qad awha Allah ila Daud alaihi salam, wa Daud qad wahyukan. Kulli siddiqin, sampaikan kepada orang yang duduk makam siddiq, hati dengan Tuhan. 2 perkara. Bi, dengan aku saja. Falyafrahu, naklah mereka seronok. Berseronok dengan Tuhan, bukan berseronok dengan makhluk Tuhan. Faham? Seronok dekat mana? Maqarrabil batin, duduk dalam. Ya. Bukan luar tadi. Makhluk luar ni kita bagi di luar je lah. Seronok yang bagi kan dia. Seronok kita dengan wa bizikri falyatana'am, dan dengan zikrullah mereka mengambil nikmat. Hukum nikmat, tak ada paling nikmat dalam hidup dia zikrullah. Ya, nak banding zikir dengan makan, oh tak ada. Dia bertanya kau makan dengan zikir tak? Nak jawab pun malu. Sebab dia kaki minta ke darah ya. Sumbat hati urut. Ya, siapa yang mengambil kesedapan dengan makhluk,
kadar persen tu kesesapan dengan Tuhan dia akan turun. Ya, 10% kita ambil, 10% dengan Tuhan dia turun. 20% akhir unsur rohani tinggal 5%. Unsur jasmani 95%. Habis kau nak marifat, kau nak tajalli kepada otak kau. Tak ada tajalli juga. Terbuka hijab bila nur inda zulmah. Ya, hubbus syahawat, semua zulmah. Hubbul akal, makan minum itu semua zulmatun. Sebab nanti diri kita dia makan. Satu hari tuan-tuan buat, aku makan kerana Allah. Makan dah 3 stop dah. Berhenti. Dan nanti ya, dia makan banyak. Saya dengar lah kalau makan sedap tak ada lebih. Macam perut ngau tu. Ya. Makan sikit, lukai makan beberapa suap je yang boleh mendirikan sebagai kesihatan. Lepas tu kalau ikut jalan sufi, jalan kerohanian Rasulullah SAW, aman dunia dan aman. Maka ada kisah sangat dengan makan. Saya kenal Rasulullah SAW. Ya Aisyah, ada tak makanan pagi ni? Tak ada ya Rasulullah. Rasulullah semayang 2 rakaat sebelum mencari itu. Ya. Itu tak makan, tak buka kali kecanai, macam sebab nyawa. Ya, dia melayan perut, jadi hambur perut, jadi hambur makan, hambur minum. Maka nak terbuka marifat dengan Tuhan. Oh sorry lah. Dia nak kita tu apa dengan dia. Bi falyafrahu wa bi zikri falyata'am. Dengan zikrullah mereka nikmat, lazat dia dengan Allah Taala, dengan zikrullah. Itu sebagaikan para aulia. Ya. Jadi kena buang, ya, kena buang. Kasratul akal wasyurb wal manam, banyak tidur, banyak makan, banyak kali. 4 semua dalam suruh kita jaga. Ya. Makan 1/6 daripada biasa. Ya. Naum, tidur, paling awal tidur pukul 12. Ya, paling lewat bangun pukul 3. Kita bagi 3 jam. Ya, kalau nak tidur tak payah datang sudut, mengumumkan ke rumah. Yang kalau tidur kat sudut, baling ke bandar. Baling kena bola angkat ke ramai. Ya, dia ada sudut 3 hari. Orang dulu sudut 40 hari. Ya, di 3 hari pun nampak neng air dalam perut demikian. Nak masuk. Tahu neng air dalam perut. Ni istilah orang belah-belah mana neng. Aku ada orang guru dia marah sebut. Dia nak bagi jumpa kan. Dia memikir tu kalau air dalam perut dia tu sampai dah ni mana mau ambil masa lama nak bau buat keputusan. Nak infak RM1, RM10. Ternyata RM10,000. Punya kedekut bakhil awi dah. Nak dia nak masuk semua fikir macam mana. Orang mikir lagi suai betul lagi. Ya. Pada suri itu dengan dunia kau merambat nak menghadap Tuhan. Satu sahabat saya dia Syekh Manan ada kat Perak tu. Tulang kita buat serupa pulai tu. Anak paling 40-an nak dengar lah. Kalau kau sudut 10 ayam kita nak dengar lah. Tak nak sampai Tuhan 10 hari 360 hari 10 hari kau bagi Tuhan 330 kau dengan makhluk. Kemudian kau nak buka hijab. Ya. Modal 500, nak untung 1 juta. Kau gila babi. Ya, emang kau jadi babi gila. Ya, modal nak benda tinggi, untung banyak, kena modal banyak. Nak terbuka hijab, ya, modal dia kan. Wam kharrig qalbak minal aghyar. Kosongkan kalbi kamu daripada makhluk. Ya. Barulah yamla'u bil ma'arif wal asrar. Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir-sir Tuhan akan buka. Habis nanti. Dan membersihkan hati daripada kotoran manusia. Iaitulah a'rad basyariah. Syawat apa? Contoh, banyak makan, minum, tidur, berbicara, banyak cakap. Tuhan suruh kita bagi 5 patah. Kalau cakap dia beri 5 patah, macam kena denda. Denda apa? Puasa semayang taubat. Dia kena 10, ada 20. Kalau kena 100 rakaat, baru lebih. Kau dia berfaham dan ni. Habis. Dan berbicara, ya. Kemudian menyenangkan benda duniawi. Semua benda-benda yang membawa kepada apa? Makna duniawi kita buang. Ada seorang ni masa dulu awal-awal mula kita buka. Oh balik dia komen. Wah ini mencepatkan diri dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Baca ayat. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan.
Ini kau tafsir Quran ni kau kepala bapak kau. Kau ingat ayat Quran tentu masuk ni. Habis kau puasa tu tak menyiksa diri. Kau puasa tak makan, orang makan kau tak makan, kan? Kemudian orang tidur kau bangun. Itu semua tak membinasakan diri. Malam kena tidur share, kan? Membongkar macam badak mampus, kan? Kau bangun tahajud semua, itu semua menyiksa diri. Boleh tafsir kalau kepala otak ni. Mampassara Quran bi ra'yi fal yatabawwa maq'adahu. Cuba tafsir Quran ikut kepala otak dia, sediakan neraka jahanam. Yusri Jabbar daripada anggota ulama Azhar dia kata pun, ini bukan takzir, ini dipanggil tarbiyah. Kita kuah makan, kuah minum itu tarbiyah, bukan takzir, bukan mengazab, mendidik rohani. Ya, tapi jenis Wahabi bodoh sepanjang zaman. Dia tak faham kan, Wahabi ni bodoh sepanjang zaman, pakai mati. Baca Quran pun nak tafsir macam-macam tu. Ini semua dipanggil tazkiyah. Ya, proses menyucikan. Kalau nak kira dia sikit dekat buang azab ni, tak payah puasa. Ya, tak payah bangun malam. Puasa mayang pun kan. Kerja kau makan ni. Ya, siang malam kau kedarah gitu. Allah. Dan berbicara, kemudian menyenangi benda dunia. Makna apa? Meletakkan mahabbah kepada dunia. Ya. Seperti yang mana usaha yang berlebihan. Berarti kalau ikut mursyid besar ke Syekh Wahab Rokan, masya-Allah radhiyallahu anhu, dia suruh kerja-kerja dah dapat kan berhenti buat ibadat. Tak ada kan percaya balik. Mana ada kita kan ibu dan dua seorang. Ya. Kerja dah cukup kan berhenti buat ibadat. Dah habis kan kerja balik. Wah, saya macam tak ada kerja tetap. Sebab kalau tak kita ni dia minta kedarah kan. Bimbang tak makan. Ya. Lepas tu bayar nak angkat hijab benda ni. Dia melekat ke kalbi. Kaifa yasqul qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Macam mana hati kamu nak bersinar bercahaya rupa makhluk untung terlekat ke kalbi. Kalbi ni tempat pancaran nur. Nur nak sambut cahaya. Kita punya cermin kalbi kau dah tutup dengan benda tu, mana nak dapat? Lepas tu kena buang singkap benda. Dalam suruh tu lah benda kita nak buang. Lepas tu jangan pelik kalau orang suruh tu warik banyak dapat. Jangan pelik lah. Cermin gelap. Bila kau dah gelap-gelap dah nampak, jangan ada banyak. Cermin macam-macam benda masuk dalam. Benda bersihkan dia. Dia malah tangkap. Cermin indra dia boleh tangkap. Nur kalbi kita dia boleh tangkap. Yang kau kotor tak boleh. Jadi kita bersihkan, jangan ada banyak. Kata Abang Mursyid pun, kau dah berzikir, Tuan buka, kau sebelik pula bodoh kau ini. Kau dah berzikir, ya, dah bersih Tuan bagi, kau pelik pula, dapat dia, ya, kacau. Tuan dah bagi tu syukurlah. Dan makna menyenangi dunia, mahabbah dengan dunia, seperti usaha yang berlebihan. Bagi dia usaha sekadar, ya. Kemudian apa lagi? Jima. Tahu jima? Bukan jamak kan? Ya, kerja je, walau tak dia, tu je kerja. Jima kerja. Wa ziyadatul mahabbatil aulad. Ya, kasih kepada anak. Ya, bukan tak boleh kasih melampaui. Ya, kasih ingat rumah tangga. Sebab tu dalam munajat Syekh Wahab apa? Jangan dihirau anak dan yang kau buang. Jangan dihirau gitu kan. Mana yang masuk dalam kepala engkau dan kalbi engkau nak berzikir yang masuk buang. Ya. Juga berlebihan dalam mencintai anak-anak dan keluarga. Ya, cinta kita pada anak, cinta pada guru, cinta pada semua itu kita kasih tu kasih yang muqayyad. Kasih yang berkait dengan Allah. Aku kasih ni sebab dia boleh buat. Aku kasih sebab dia boleh jalan-jalan. Itu kasih. Kalau kasih semata-mata kasih yang mutlak kepada nafsu, itu mazmumah, celur syarak, hijab, takkan jumpa jalan marifat. Dan untuk membersihkan hati daripada sifat seperti ini hanya dapat hasil tetap melaksanakan zikrullah melalui talqin. Zikir satu besar, tak talqin besar, tapi zikir cara talqin dia ada tarakki. Ya, dia ada tarakki, peningkatan makam tadi.
Sebab kita bila bersanad ke mana kita ambil pada guru, guru kita dengan guru boleh sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak sir dia. Pada zikir, bila kita zikir dengan sungguh, maka banyak mahabbah dia kata nak tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin ila mahabbah. Tak ada mahabbah, tak ada rindu dengan Tuhan, sorry, tak payah ada apa. Kau ibadat katun ni anda. Sangkau dengan tunggi hati kau melayau balai itu. Ya. Dia ni arif bila diangkat di takbir hati dia mi'raj terus ke hadirat Allah Taala. Ini mahabbah, punya mainan mahabbah. Al-ish, rindu yang kuat, semua nak pakai dalam. Jadi bila benda ni kalau bagi pada lain, jadi alamat tanda kasih ialah tasdatu zik. Man ahabba syai'an aksara zik. Siapa kasih satu benda, dalil dia banyak ingat dan sebut. Ya, sebab dia suruh kita uzkurullah zikran katsira. Kemudian zikir jahar, kita zikir kuat kan. Wah, illallah kita bantai kuat tu. Mengikut jalan ada dua. Satu zikir sir atau zikir jahar. Dua-dua ada nas. Orang yang menggunakan zikir jahar, tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, bukan calon-calon orang Sidi Ahmad ini. Melaut ilmu dia. Ya. Tarekat Abu Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya. Tarekat Abu Samaniyah, Syekh Ahmad Saman. Semua zikir kuat. Ya. Dia pakai ayat summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Summa qasat qulubuhum min ba'di zalik. Kemudian hati mereka menjadi keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Aw makna bal. Aw ashaddu qaswa ay bal ashaddu qaswa. Bahkan hati manusia lebih keras daripada batu. Bila batu yang besar, kau nak pecahkan dia, takkan jentik kan. Bila tak pecah, ambil dia bangkung tu bau dia pecah. Begitulah qalbi yang lalai. Pertama Allah baru dia pun buka gitu kan. Kau jangan zikir macam zikir orang tahlil. Innallaha tengok lauk betul. Itu zikir minta kedaram. Yang zikir balon tu betul kuat-kuat. Ya, bagi kita peringkat awam. Ada Naqsyaband, Cestiah dan yang lain ada nas. Afdal zikrul khafi wa afdal rizq ma yakfi. Sebaik zikir khafi. Baik rezeki sekadar cukup. Ya, itu masing-masing no comment macam mazhab kan. Mazhab fiqh zahir ada Hanafi, Maliki, ya, mana Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhu. Itu dia perjalanan rohani mereka ada masing-masing. Lataif tak sama kan. Pembukaan rohani pada Syekh Baharuddin Lataif itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani Lataif itu ke atas. Ya, dia punya sui-sui itu. Itu masing-masing penghuni atas. Yang penting tu dia nak tawajuh qalbi dengan Allah Taala. Habis itu. Dan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat seperti ini hanyalah dapat dihasilkan dengan apa? Melaksanakan zikir melalui talqin, zikir jahar yang kuat. Ya. Berlaku bagi mubtadi, bagi orang awam ya yang belum tersingkap kalbi dia tak zikir kuat. Dan matinya sampai kepada tingkat ya khafiyah. Sampai tingkat khafi zikir dia dah betul jalan dalam. Ya, kalau suruh faham belajar dia. Sampai dia boleh dengar zikir. Kalbi dia berzikir, dia dengar. Bulu bomoh dia zikir, dia dengar. Kulit dia zikir, dia dengar. Itu biasa sampai tingkat di mana sudah tamakun. Dia sudah apa? Tamkin. Kerana firman Allah Ta'ala dalam suratul Anfal, Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut Allah Ta'ala menggegar kalbi. Ya. Jamal menggegarkan. Di sana disebut dalam gegar. Nampak jalal Allah Ta'ala, jamal Tuhan. Ya, zikir sampai ada gegaran. Dan zikir mana? Saya nak pergi zikir gegar. Wah, ni mana macam mana kau minta. Ya, dia mana kuasa gegar, dia pening kembali. Dia tak biar pening kan. Sungguhnya orang-orang yang beriman, iza zikirallah, apabila sebut saja nama Allah, wajilat qulubuhum, gementarlah kalbi. Kita sebut nama Ta'ala berasa tak dalam. Ya, atas sekadar bil lisan. Tengok. Ya. Yakni yang mereka takut gerun kepada Allah Ta'ala. Rasa takut kepada Ta'ala hanya akan tumbuh
di dalam kalbi, ya, bila kalbi telah terbangun dari lalai, bila dia terbangun daripada ya, mengantuk kelalaian, ya. Sini tasbihkan apa? Orang mengantuk, orang lalai macam mengantuk dan ni. Lalai merupakan apa? Ya, musuh besar dalam perjalanan perjalanan makrifat. Paling besar kalilah. Sehingga ulama misal macam-macam, ada macam orang mati lah, ada macam ada besar. Kaifa an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabatil ghafalat. Ya, tasbihkan makna lalai itu macam orang berjunub. Wajah syabah mana intina. Orang berjunub disekat duduk sekadar walaupun tamaknina tak dibenar dalam masjid. Dia boleh melintas, duduk tak dibenarkan. Ya, begitulah kalbi nak duduk betul-betul musyahadah Allah Taala tak benarkan. Kalau dia adalah sebab nak syarat fi kulli lamhatin wa na setiap lamhah leban mata wa nafasin kun ma Allah. Taala tahu serta Allah. Kalbi biasa dengan orang tak apa. Ya. Kalbi kita pakai kalbi sebab dia yang boleh menangkap cahaya makrifat daripada Allah Taala. Dalam mereka apabila disebut nama Ta'ala gontar, yakni mereka takut kepada Allah Ta'ala. Rasa gun takut tu hanya tumbuh daripada kalbi, hati. Bila hati itu telah terbangun, tersedar daripada hal lupa, dan hati yang telah dibersihkan. Bila hati telah dibersihkan, maka akan terukir di dalam hati gambaran ghaib daripada kebaikan maupun keburukan. Ya, tanda mukasyafah. Dan Nabi SAW bersabda, orang yang alim mengukir, sedangkan orang arif membersih. Jadi ya, al-alim yunaqish wal arif yusakkin. Ya. Ulama zahir dia mengukir. Ya, ini baik. Tapi arif billah nak. Ya, dia apa? Mungkin dia boleh mengukir. Maknanya apa? Tinggi kedudukan, dia membawa kita lebih jauh dalam makrifat kepada Allah SWT. Dia membersihkan dalaman kita. Ya. Ada pun bersih rasa, ialah dengan menjauhi segala sesuatu selain Allah. Ya, rasa. Jalan zawq tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin bil azwaq la bil awraq. Bukan dengan lembaran kertas ni. Kertas ni sengaja kita ni ulama Zaid dia ajar nak bersih dalam. Jadi maknanya kita ada dua sayap, ilmu dan riyadhah. Baru insya-Allah boleh muruj kalbi dia ya kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pembersih rasa tu apa? Dengan menjauhi selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Buang kalbi ya, dasar tak pun. Dan mencintai Allah dengan terus menerus melaksanakan asma tauhid ya, dengan lisan, rasa di dalam ya, rasa sir, rahsia dalam rahsia, sir ada asrar dalam batin. Jadi jemaah pun rasa bilisan sir, dengan lisan sir ya, bisirrih dalam sirnya rasa itu zauq. Mana dapat rasa dengan Tuhan ya? Kena buang rasa makhluk. Nak dapat rasa kebesaran Tuhan, kena buang rasa makhluk. Sebab tengok makhluk macam tunggul, abang Tuhan beri. Kalau tengok makhluk terkejut, tak dapat. Apa mati Tuhan tak beri. Ya, kama la yuhibbul qalbul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Ta'ala tak mau kan al-amalul mushtarak, amal tu disekutukan, begitu qalbi yang menuju makrifat dia tak mau kita sekutu sama lain. Ya, hanya rasa dengan dia. Buang rasa dengan makhluk, Tuhan hadiahkan rasa dengan dia. Ya. Kalau kita rasa makhluk yang tak ada hakikat apa ni, maka rugi serugi-rugi. Dia takkan sampai. Ya. Dapat khaba man radiya dunaka badalan. Kata Ibn Atta dalam munajat dia, dapat khaba, rugi serugi-rugi man radiya dunaka badalan. Orang yang redha selain engkau ya Allah, badalan sebagai tukaran. Dia tukar makhluk dengan Tuhan. Dia takut makhluk
takut ke Tuhan. Dia kasih makhluk, dia tak ada kasih kepada Tuhan. Dia mahabbah dengan makhluk, dia tak menghadap, tak mahabbah dengan Tuhan. Itu dia panggil apa? Rugi serugi. Jadi maknanya apa? Kawan rohani gitu. Dia betul-betul dia minta yang paling besar kan, bangun malam minta pertolongan dengan Allah. Dia saja yang menarik. Kalau dia tak tarik, tak ada ke mana gitu. Semua hak dari dia. Ambil. Itu isyarat wudu apa? Tasad. Kemudian wa ammal waw bahwa minal wilayah wa hiya tartibun ala tasfiyati kama qala ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita kalau ada khauf, takut itu, takut ini, ada duka cita, itu bukan ahli makrifat. Ahli makrifat dia dah masuk jannatul muajjalah, hati dia tenang, senang. Tak ada arti duka cita dalam hidup. Sebab apa? Dia sedang berlazat dengan Tuhan. Ini akan dibahas belakang. Sifat arif billah Allah. Wa amman waw ila akhir wa Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana fa inna khayra kulli yadi wa anta min al-ghafurur rahim wa man muhaqqiqna bi haqqil al-qurb waslufna ya sanaka al-ahli al-jazm wa sallallahu alhamdulillah. Ya dari zaman Imam Syafi'i. Ya Rabb.